Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan. Kumpulan kami hari ini ingin membentangkan berkenaan seni pada zaman Renaissance Itali. Terlebih dahulu, kita perlu tahu apa itu Renaissance. Renaissance ini bermaksud kelahiran semula, yang mana juga kita kenali sebagai zaman cahaya, zaman keemasan, maupun zaman kegemilangan. Dan di Eropah, idea lahir semula ini bermula pada bidang kesenian dan termasuk sebagai seni tampak pada abad ke-14 dahulu. Jadi kita terus kepada ciri-ciri Renaissance ini. Yang pertama, ciri-cirinya ialah manusia sebagai pusat, sebagai pemusatan ataupun tumpuan. Yang kedua, ideanya peniruan dan merupakan falsafah baru dan menggunakan perspektif ruang dan unsur seni yang lain. Itu merupakan ciri-ciri Renaissance pada zaman Itali. Seterusnya berkenaan perkembangan pada zaman Renaissance Itali terbagi kepada tiga. Yang pertama, pada awal zaman Renaissance di Itali, di situ dia punya titik mula di mana berkembangnya zaman seni pada zaman itu. Jadi yang kedua ialah zaman pertengahan, yang mana di situ mulalah lahir banyak tokoh-tokoh yang terkenal seperti yang kita tahu lukisan Mona Lisa yang dilukis oleh salah satu tokoh yang terkenal pada masa itu. Dan yang ketiga perkembangannya ialah perkembangan Renaissance di utara. Itu merupakan tiga perkembangan pada zaman seni di Itali. Seterusnya berkenaan kemunculan seni dalam zaman Renaissance. Yang pertama merujuk kepada kelahiran dan kebangkitan semula seni klasik, yaitu seni silam Yunani dan Romawi yang berlaku di Itali sejak 1400 hingga 1600 Masihi. Kebangkitan minat terhadap seni klasik merupakan reaksi terhadap seni medieval. Di Itali, Giotto dianggap sebagai seniman yang merupakan seniman yang mengilhamkan serta memberi laluan kepada kebangkitan seni tersebut. Pada abad ke-15, orang-orang Itali mula sedar bahawa Itali di mana Rom menjadi kota suatu ketika dahulu merupakan kota serta pusat ketamadunan dunia dan budaya. Dan terakhir, kebangkitan semula itu berkaitan dengan kebangkitan Rom serta kebesarannya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Adiani Akasha binti Junaidi bernombor matrik D0191089004 akan membentangkan seni pada zaman Renaissance di Itali. Zaman Renaissance ada 3 tahap, iaitu tahap awal, tahap pertengahan dan tahap akhir. Saya akan membincangkan pada tahap awal. Pada abad ke-15, masyarakat Itali sedar akan kebangkitan Rom, iaitu yang menjadi punca pusat pencetus ketamadunan manusia ataupun ketamadunan dunia dan pencetus kebudayaan. Seorang pengkarya yang bernama Giotto di Bondone adalah seorang pembawa laluan kepada kebangkitan tersebut. Beliau menghasilkan karya berdasarkan perasaan dan sifat semujadi serta tingkah laku manusia dengan menggunakan unsur, cahaya, ruang dan suasana sebelum jadi yang realistik. Berikut adalah karya yang bernama Lamentation over the Dead Christ, Arena Chapel, Padua, Itali by Giotto di Bondone. Karya ini menggambarkan malaikat yang sedang berlega-lega setelah kematian manusia, manakala mayat tersebut dikelilingi para alim ulama dan keluarga si mati. Slide ketiga. Pelukis lain yang ada pada era ini adalah antaranya Alessandro di Mariano di Bandani Filippi atau dikenali sebagai Sandro Botticelli. Beliau dikenali sebagai Master of Mythology kerana gemar menggunakan tema mitologi dalam hasil karya. Karya-karya beliau menggambarkan proses kehadiran Venus. Terdapat beberapa malaikat memperhatikan proses kelahiran itu. Gambaran kelahiran itu unik
kerana beliau menimbulkan tiupan angin sejuk semasa kelahirannya. Dan kelahiran itu disambut oleh seorang perempuan muda yang disimbolkan sebagai angin panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiflah binti Sulaiman N. Hari ini saya ingin membentangkan tentang zaman kegemilangan Renaissance pada tahun 1340 hingga tahun 1840. Pada zaman ini adalah zaman kemuncak seni di Itali. Cara dan corak persembahan hasil karya yang sama dengan zaman kebangkitannya, memberatkan nilai-nilai estetika yang keterlaluan dan mementingkan kesempurnaan. Pelukis termasyhur pada era ini ialah Leonardo da Vinci pada tahun 1452 hingga 1519. Beliau dikenali sebagai ilmu universal, kepintaran dan juga sebagai Master of all Science. Beliau ialah simbol keunggulan zaman Renaissance. Seterusnya, gambar ini adalah Mona Lisa by Leonardo da Vinci, potret isteri kepada seorang golongan bangsawan yang bernama Francesco del Giocondo. Beliau mengupah Leonardo melukis potret isterinya secara langsung di dalam studio sebagai tanda kasih sayang pada isterinya. Seterusnya, karya ini juga dikenali sebagai La Giocondo dalam bahasa Itali yang bermaksud satu kelucuan The Joking Wife. Leonardo menggunakan komposisi perspektif satu titik dan menggunakan teknik penghasilan catatan secara mengkaburkan sepadan di antara objek utama dengan latar belakang, iaitu sfumato, bertujuan untuk menimbulkan mood serta ekspresi muka yang jelas tersenyum bersama dengan lirikan mata yang ayu pada wajah potret Mona Lisa ini. Menggunakan teknik glazing yang sangat teliti yang menambahkan lagi mood naturalistik. Ringkasnya, hasil karya pada zaman ini lebih bertemakan potret diri dan juga golongan atasan serta bangsawan. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Syairah binti Ismail ingin membentangkan slide zaman akhir Renaissance iaitu Mannerism pada tahun 1480 hingga 1500. Zaman ini zaman yang terakhir dalam turutan era Renaissance. Catatan, arca dan seni bina menjadi fokus utama pada zaman ini. Subjek tema karya masih berdasarkan kepada keagamaan, mitologi dan potret. Penggunaan bahan dan bahan tarinya masih sama, seperti cat minyak, kanva linen, fresko dan marble bagi penghasilan arca. Pelukis dan pengarca terkenal pada zaman ini iaitu Michelangelo Buonarroti. Slide yang seterusnya memaparkan catatan yang dihasilkan oleh Michelangelo Buonarroti, iaitu yang dihasilkan selama 4 tahun, iaitu pada tahun 1508 hingga 1512. Catatan mirror ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang bahagian yang pertama mempunyai 5 panel catatan yang menggambarkan tentang asal-usul kejadian manusia. Bahagian yang kedua, gambaran tentang sekumpulan manusia yang menjadi pengiring kepada Nabi Isa dan juga pembantu untuk menyebarkan ajaran dan isi kandungan dari kitab Bible kepada masyarakat. Bahagian yang ketiga pula, gambaran tentang hari kiamat dan juga hari perhitungan di antara manusia dengan Tuhan. Slide yang seterusnya, tokoh seni Renaissance Itali. Terdapat beberapa tokoh Renaissance Itali yang dipaparkan, iaitu yang pertama Raffaello Sanzio, Sandro Botticelli, Tintoretto, Masaccio, Domenico Ghirlandaio, Andrea del Verrocchio, Giovanni Bellini, Francesco Petrarch pada tahun 1304 hingga 1374. Seterusnya Niccolo Machiavelli pada tahun 1469 hingga 1527. Leonardo da Vinci pula pada tahun 1452 hingga 1519. Seterusnya music, iaitu Johann Sebastian Bach pada tahun 1685 hingga 1750. Ukiran Ghiberti pada tahun 1378 hingga 1455.
Lukisan pula Michelangelo pada tahun 1475 hingga 1564. Seterusnya Raphael pada tahun 1483 hingga 1512. Sains pula Galileo Galilei pada tahun 1564 hingga 1642. Nicholas Copernicus pada tahun 1473 hingga 1543. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Suhaina Amira binti Yusof. Hari ini saya akan membentangkan tentang sumbangan zaman Renaissance kepada Eropah. Sumbangan yang pertama ialah kemunculan aliran pemikiran yang mementingkan kebebasan akal. Terdapat beberapa aliran baharu seperti humanisme, rasionalisme, nasionalisme, dan absolutisme. Berani mempersoalkan kepercayaan dan cara pemikiran lama yang diamalkan selama ini secara langsung melemahkan kekuasaan golongan feudal. Golongan feudal merupakan satu masyarakat yang tinggal dalam satu komuniti. Sumbangan yang kedua ialah Renaissance pada zaman itu telah menjadi pusat ilmu yang terkenal. Kota Konstantinopel dikuasai oleh Islam telah jatuh ke tangan orang Barat pada tahun 1453. Hal ini telah menyebabkan ramai para ilmuwan Islam berhijrah ke pusat-pusat perdagangan di Itali. Sumbangan seterusnya membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju. Keadaan ini telah melemahkan kedudukan dan kekuasaan golongan feudal yang sentiasa berusaha menyekat perkembangan ilmu dan masyarakat di Eropah. Oleh itu, zaman Renaissance pada zaman tersebut adalah sangat maju. Seterusnya, melahirkan tokoh-tokoh pemikir. Antaranya ialah Leonardo da Vinci dan Michelangelo. Leonardo da Vinci terkenal sebagai pelukis, pemuzik, ahli falsafah dan jurutera, manakala Michelangelo pula merupakan tokoh seni, arkitek, jurutera, penyair dan ahli anatomi. Sumbangan seterusnya melahirkan ahli-ahli sains terkenal seperti Copernicus dan Galileo. Seterusnya melahirkan ahli matematik seperti Tartaglia dan Cardan. Tartaglia dan Cardan berusaha menguraikan persamaan ganda tiga. Tartaglia orang pertama yang menggunakan konsep matematik dalam ketenteraan iaitu mengukur tembakan peluru meriam. Manakala Cardan terlibat dalam penghasilan ilmu algebra. Selain itu, melahirkan tokoh-tokoh perubatan seperti William Harvey yang telah memberi sumbangan dalam kajian peredaran darah. Sumbangan yang terakhir ialah melahirkan masyarakat yang lebih progresif. Hal ini telah mewujudkan semangat inquiry sehingga membawa kepada aktiviti penjajahan dan penerokaan. Sekian, terima kasih.